Bertemu semula, jangkitan baru COVID-19 dalam negara pada Ahad terus menunjukkan penurunan dengan 1,453 kes dilaporkan berbanding 1,627 kes hari sebelumnya. Menurut data di portal KKM Now, 2 kes kematian dicatatkan semalam. 1 kes kematian berlaku di luar fasiliti kesihatan. Sementara itu, kes aktif COVID-19 dalam negara kini berjumlah 22,772 dengan 95.6% daripadanya sedang menjalani kuarantin di rumah. Manakala 967 pesakit mendapat rawatan di hospital. 37 daripada mereka ditempatkan di ICU, manakala 22 memerlukan alat bantuan pernafasan. Negara juga mencatatkan 1,800 kes sembuh. Baik, setiap tahun sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia diadakan bagi mempromosikan dan memberi kesedaran mengenai kesihatan mental, langkah dan cara pencegahan dan banyak lagi kepada masyarakat. Dengan adanya kesedaran, masyarakat boleh mengetahui tanda sakit mental yang dialami selain menyedari walaupun sudah mengidap sakit mental namun ia bukan pengakhiran dalam hidup seseorang kerana masih ada rawatan yang boleh membantu mereka. Dan untuk membincangkan mengenai Hari Kesihatan Mental Sedunia ini, kita bersama dengan Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa Perkama, Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Husin. Assalamualaikum, selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, pertamanya isu kesihatan mental di Malaysia. Kita nak tahu pada pandangan Datuk sendiri dari skala 1 hingga skala 10, di mana letaknya skala kesedaran rakyat Malaysia berkaitan dengan isu kesihatan mental ini dan mengapa? Okey, kalau kita mengikut skala seperti yang Fizi bagi saya, kita masih berada di skala yang rendah lah ya. Kalau maknanya sebab apa yang kita lihat ialah melalui program-program yang kita buat, ramai juga yang tidak mengetahui ataupun lebih tepat kita tidak mengambil inisiatif untuk mengambil kesedaran terhadap isu-isu kesihatan mental. Jadi untuk itu kita masih berada di bawah paras bawah sederhana dan ini merupakan satu perkara yang perlu kita beri keutamaan. Barangkali pandemik mengajar kita banyak perkara untuk kita memperlihatkan dan juga membuat inisiatif-inisiatif baru. Jadi sebab itulah kita di Malaysia kita tidak ketinggalan untuk sama-sama menyambut Hari Kesihatan Mental Dunia. Bukan hari ini saja, kita lakukan sepanjang tahun sejak cabaran pandemik, lepas itu sekarang ini endemik. Kita ada lagi banyak lagi isu-isu lain seperti silent pandemic yang perlu kita uruskan. Dan saya rasa Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun mengambil inisiatif yang sangat baik dengan pelbagai aktiviti dan mereka bersama dengan NGO untuk melaksanakan pendekatan-pendekatan bagi meningkatkan kesedaran kesihatan mental. Dan bajet 2023 turut merangkumi cadangan pertumbuhan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan yang kita lihat dengan peruntukan 34 juta ringgit di bawah payung MyMinda. Pandangan Datuk mengenai penubuhan pusat ini bagaimana? Ini boleh dikatakan pertama kali kita ada pusat sedemikian rupa untuk kita tangani dengan serius kesihatan mental. Ya, ini menunjukkan betapa kesungguhan daripada kerajaan dan saya perlulah memberi kredit kepada Menteri Kesihatan kita iaitu Yang Muhammad Khairi yang memang berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan pusat kecemerlangan ini sebagai realiti dan insya-Allah pelancarannya akan dilaksanakan pada 21 hari bulan Oktober ini, iaitu lebih kurang 11 hari daripada hari ini. Dan tujuan pusat kecemerlangan ini diwujudkan ialah supaya kita mempunyai satu pusat yang bersifat penyelidikan, yang bersifat pendidikan dan juga yang bersifat boleh menjalankan latihan. Dan di situ juga NGO-NGO dalam bidang kesihatan mental mempunyai rumahnya di mana mereka boleh bergiat aktif secara berkolaborasi. Dan ini merupakan satu-satunya pusat yang kita rasa akan memberi impak yang sangat besar pada negara, terutama bila kita berdepan dengan isu-isu kesihatan mental di dalam negara kita. Sebab kita sebenarnya isu kesihatan mental ini perlu difahami dengan lebih jelas. Ya. Yang pertama kita ada isu kesihatan mental.
Kenapa kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan isu kesihatan mental? Kerana ini merupakan pendekatan-pendekatan yang dipanggil preventive measure ataupun satu pendekatan pencegahan yang boleh sebenarnya menyelamatkan banyak perkara. Satu ialah individu itu sendiri daripada mereka jatuh sakit mental. Sebab kita tak mahu masyarakat kita berada dalam satu suasana yang dipanggil mental illness, ataupun berada dalam keadaan sakit mental. Kerana itu nanti akan memerlukan rawatan yang lebih besar. Tetapi dalam preventive measure ini, kita insyaAllah dengan kesedaran yang tinggi daripada semua masyarakat dan seluruh entiti dalam komuniti kita, kita yakin kita akan dapat mengurangkan isu-isu kemudiannya berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi insyaAllah, pusat kecemerlangan kesihatan mental negara akan menjadi sebuah pusat yang bertaraf dunia, saya rasa, untuk membolehkan semua professional helpers dalam bidang kesihatan mental bersatu, berkolaborasi dan kita bersama dengan pihak kerajaan untuk melaksanakan program-program kesedaran dalam masyarakat kita. Dan Datuk, saya ingin bertanyakan pandangan Datuk berkaitan dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat baru-baru ini menyatakan bahawa mereka perlukan 60,000 kaunselor untuk bantu menangani masalah kesihatan mental rakyat. Dan setakat ini, KPWKM melalui lembaga kaunselor berjaya mendaftarkan seramai 10,136 kaunselor berdaftar hingga 31 Ogos lepas. Macam mana sebenarnya kita boleh tangani isu kekurangan kaunselor? 60,000 kaunselor diperlukan pada ketika mana kita berada pada paras jumlah 32 juta rakyat Malaysia sekarang, Datuk. Okey. Apa yang dinyatakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita dalam statement yang saya rasa dalam ucapan yang berhormat Datuk Seri Rina Harun dalam majlis sambutan Bulan Kaunseling Kebangsaan, dinyatakan perkara itu sebab kita bercakap soal nisbah seorang kaunselor berapa klien yang perlu diuruskan. Di negara kita, kita ada satu sistem di peringkat institusi pendidikan. Contohnya di Kementerian Pendidikan, kita mempunyai nisbah satu kaunselor 500 pelajar. Maknanya kalau pelajar sekolah itu ada 1,500, kita akan ada penempatan 3 kaunselor. Dalam konteks masyarakat, kita mempunyai kaunselor di pelbagai setting. Tetapi kaunselor yang ada ini, kalau kita lihat dari segi nisbahnya agak besar. Dan ini jugalah nisbah yang juga terpakai di dalam setting Kementerian Kesihatan untuk para psikiatris contohnya. Jadi satu kaunselor is equivalent to 3,500 orang yang kita ambil sekarang ini. Tentulah tidak mencukupi dan sebab itulah Menteri ada menyatakan bahawa kita memerlukan lebih kurang 60,000. Bagaimana kita ingin sampai ke nombor ini? Pertamanya ialah dengan adanya lebih ramai lagi NGO-NGO yang berorientasikan professional helping. Dan kita tahu banyak di universiti-universiti di Malaysia sedang melatih ramai pelajar-pelajar dalam bidang kaunseling dan mereka ini juga nanti boleh turun sebagai mengisi keperluan itu sendiri. Tetapi tentulah apabila kita bercakap tentang laluan kerjaya, di mana mereka nak bekerja dan sebagainya, tak mungkin kita boleh letakkan 60,000 kaunselor dalam sebagai kaki tangan kerajaan. Dan di sinilah nanti kita bercakap tentang bagaimana mereka ini boleh melaksanakan, menjalankan aktiviti-aktiviti, membantu masyarakat secara profesional dan Perkama Internasional akan sentiasa memberikan ruang dan peluang berbincang dan sentiasa mengadakan sumbang saran ke arah ini. Jadi betullah apa yang dikatakan itu dan sekiranya kita dapat angka yang demikian, mungkin angka itu ideal tetapi tidak mustahil untuk kita menjurus ke arah itu dengan usaha-usaha yang pelbagai. Melainkan satu ketika kita mendapat satu perubahan yang agak mendadak di mana kesedaran dalam kalangan masyarakat kita terus meningkat begitu tinggi, maka di situ nanti kita boleh review kembali dengan nombor-nombor yang kita cakap tadi. Okey, baik. Terima kasih Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein merupakan Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa Perkama atas perkongsian bagaimana situasi keadaan isu-isu kesihatan mental bersempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia hari ini. Dan kita akan berhenti dulu rehat seketika, kembali selepas ini.